Kalau kamu menyangka dan yakin Allah itu pemurah untuk kamu, maka pemurahlah Allah untuk kamu. Kalau kamu daripada awal nak berniaga, kamu kata aku ni berniaga 5 bulan dah ni, bagaimana kamu menyangka dengan Allah, begitu Allah akan berurusan dengan kamu. Maka ulama ajar banyakkan baik sangka dengan Allah. Ana inda husni dhanni abdi bi. Allah Ta'ala kata, aku ikut apa yang kamu sangka. Kamu sangka aku baik, aku akan baik dengan kamu. Kamu sangka aku kedekut, aku akan kedekut dengan kamu. Our next guest podcast dibawakan khas untuk anda oleh ejen property anda, Batisa Realtors. Bagi mereka yang nak dapatkan khidmat jual beli rumah, nak sewa rumah, ataupun mungkin nak hadiahkan rumah kepada mak ayah dan sebagainya, ataupun nak faraidkan rumah, nombor yang anda harus ingat, yang anda harus hafal, iaitu 88776634. Sekali lagi saya sebutkan 88776634, ataupun korang boleh check out diorang punya IG dan juga Facebook @Batisa Realtors. Dan saudara, anda akan menyaksikan our next guest podcast yang akan menampilkan Ustaz Wadi Anwar. Let's go. Guys, Masya Allah, terima kasih. Sekarang kita berada di pekarangan Madrasah Akademi Darul Ilmi. Tadi kita dah pergi dia punya mosque, masjid. Sekarang ni kita di kawasan ni building ni apa ni? Library tu ni. Library. Sebelah ni kantin. Dan di sebelah ni mana ni? Oh, depan tu asrama. Ya, aku macam nak lipat asrama diorang ah. Boleh redah tak asrama? Oh. Bijan lah. Sekarang ni aku rasa kita kat asrama dia. Hafal berapa juzuk Quran dia? 24 InsyaAllah dia berkat. 24 juzuk guys. Masya Allah. Terima kasih. Doakan abang dia Doakan abang tu juga. Doakan kita semualah dia Terima kasih dia. Kita jumpa lagi Okey. 24 juzuk tu. 24. Wayne, kau rasa kau sempat lagi tak untuk menghafal Quran 30 juzuk? Tak kata Ustaz Wadi tadi, insyaAllah. Boleh kan? Sempat. Aku nak try hafal Qul Wallah dulu. Kasih mantap. 3 Qul tu kasih mantap. Okay, satu lagi, Ustaz Wadi ni kita tak rekod benda ni. Ustaz Wadi cakap benda-benda pemakanan pun dijaga jugalah. Diorang bukan makan sembarang. Diorang tak makan Maggi. Diorang tak makan benda-benda yang mungkin boleh rosakkan minda ke apa kan. Kacau sikit. Budak-budak ni semua diorang dah train untuk hafal Quran since primary 5. Darjah 5, darjah 6. Masuk tingkatan 1, diorang dah hafal 30 juzuk. Kau rasa pemakanan nak kena jaga? Bukan macam aku. ON jaga makanan. Gila ON. Dia cuma makan ikan dengan wagyu je. Wagyu dia makan wagyu beef je. Masya Allah, Alhamdulillah kita masih lagi berada di Kedah Darul Aman, di Madrasah Darul Ilmi. Maafkan saya Ustaz. Saya makan semut dah semalam, terlupa. Akademi Darul Ilmi, kepunyaan Ustaz Wadi Anwar, yang memberikan satu konsep yang wah, saya tak boleh. Kalau orang Singapura cakap tak boleh brain lah Ustaz. Tak boleh brain. Kita tak boleh masuk akal lah. Tak boleh brain. Institut yang tidak menerima apa-apa pembayaran. Yang dah run berapa lama Ustaz? Ustaz buka sekolah ni? Januari 2019. Sampai sekarang? Sampai hari ni. Konsep tak ada wang pendaftaran dan sebagainya. Dan orang ramai bagi. Dan orang ramai tu bukan orang jutawan-jutawan, bukan. Orang B40 bahasa Malaysianya, di Malaysia ni sebut B40 punya orang bagi. Yang paling sikit saya tengok dengan mata saya 0.10 sen. Ada juga ada 10 sen. Dan saya tak tahu macam mana dia boleh transfer 10 sen. Kenapa Ustaz tak buat macam fundraising tak perlu dan sebagainya? Tak perlu. Saya buka akaun, saya bagi tahu siapa nak sumbang silakan. Yang tu je. Apa hikmah di sebalik ni? Kalau Allah kasih sikit-sikit sebab kita nak running madrasah ni Ustaz. Apa hikmah rasanya bagus? Wallahu alam, saya rasa itu antara bukti bahawa perjuangan kamu benar. Kamu tidak dibantu oleh golongan
yang berkuasa, yang paling berkuasa, yang paling ada duit dia, yang membantu kamu golongan fuqara wal masakin. Allah. Itu yang membantu para anbiya satu ketika dahulu. Yang ramai membantu para anbiya sehingga mereka dicemuh, pengikut hang pun aradhil, orang tak ada jawatan, tak ada apa. Maka bila yang membantu saya begitu, saya jadi tenang. Saya wallahu alam, saya rasa itu antara petanda Allah Taala nak tunjuk perjuangan kamu betul. Masya-Allah. Dalam dakwah kamu. Jadi Ustaz, macam mana konteks seperti ini, konsep seperti ini, tawakal kepada Allah SWT, kita boleh berikan kepada anak-anak muda zaman sekarang? Apa yang Ustaz boleh nasihatkan dengan konteks seperti ini, tawakal kepada Allah, dengan cabaran anak-anak muda zaman sekarang? Maafkan saya, kita belokkan sikitlah soalan kepada khusus tazkirah sikit je Ustaz, insya-Allah. kepada anak-anak muda lah. Semoga bermanfaat. Macam mana Ustaz? Sikit je. Yang sering diulang oleh para ulama kami di Syam ialah berbaik sangka dengan Allah. Kerana disebutkan bahawa Allah itu mengikut apa yang kamu sangkakan kepadanya. Kalau kamu menyangka dan yakin Allah itu pemurah untuk kamu, maka pemurahlah Allah untuk kamu. Kalau kamu daripada awal nak berniaga, kamu kata aku ni berniaga 5 bulan ni. Bagaimana kamu menyangka dengan Allah, begitu Allah akan berurusan dengan kamu. Maka ulama ajar banyakkan baik sangka dengan Allah. Ana inda husni dhanni abdi bi. Allah Ta'ala kata, aku ikut apa yang kamu sangka. Kamu sangka aku baik, aku akan baik dengan kamu. Kamu sangka aku kedekut, aku akan kedekut dengan kamu. Jadi 7 tahun ulama Syam kerap ulang benda ni. Tawakal dengan Allah, baik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah bahawa Allah nak menyediakan masa depan yang baik, yang cerah untuk kamu dakwah. Allah bagi seperti sangkaan kita. Itu kaedah hidup sebenarnya. Itu kaedah hidup. Yakin siri podcast ni akan cemerlang, meletup, bagi manfaat kepada semua orang. Amin. Begitu yang Allah akan bagi. Baik, kita kembali dengan satu kisah waktu Ustaz Wadi bujang-bujang dahululah. Sweet 17 betul tak? Waktu tu Ustaz ceritakan tapi sikit je Ustaz kasih. Waktu dia belajar dekat Syria tu, dia bersama rakan-rakan dia 40 buah negara. Lebih 40 kawan-kawan Ustaz ni. Dia 40 tu yang paling best sekali, best friend Ustaz orang mana? Negara mana Ustaz? Saya waktu masih ingat nama-nama mereka hari ni. 40. Antaranya Wang Enhui. Wang Enhui daripada China. Ni mesti Wang Enhui. Dia nama Islam dia ada tak? Kami panggil Wang Enhui. Oh, okey. Tak tahu nama Islam dia. Yusuf Jabir daripada Almania. Wow. Ahmad Barkin daripada Perancis. Barkin dah macam nama beg. Ahmad Darbin daripada Juzur Qamar. Masya Allah. Muhammad Ghazi Muhammadov daripada Dagestan. Dan begitulah Mahmud Mikmuni daripada Thailand. Ramailah. Best. Yang paling banyak-banyak negara 40 ni, orang paling kelakar orang mana Ustaz? Kan ni kawan Ustaz lah, bukan cinta. Afrika lah selalunya. Dia kelakar. Dia buat kelakar dan dia tak tahu dia sedang buat kelakar. Yang tu lagi best. Daripada yang buat kelakar dan dia tahu dia sedang nak bagi orang gelak kan. Kalau cerita pasal characterization ataupun personality, pastinya lah personality ni daripada background mak ayah didikan macam mana, dia akan terlahir background macam itu. Kelakar-kelakar. Saya ni mak ayah saya memang tak kelakar pun. Dia garang. Saya dapat kelakar dari mana tak tahu lah, tak tahu. Saya campur mana orang. Jin kot. Jin tu. Jin kelakar. Jadi karakter Ustaz ni, sebab saya follow Ustaz YouTube, TikTok kan. Waktu sebelum solat Zuhur saya tengok sekejap. Tak ada, saya bohong, tak, maafkan saya. Kadang-kadang Ustaz masuk FYP saya Ustaz. Saya FYP alhamdulillah. Masuk tanpa izin. Baguslah. Kadang-kadang saya tengok yang tak senonoh, Ustaz Wadi masuk, alhamdulillah. Macam itulah. Kerana budak-budak sama sekarang apa saja TikTok ni kan. Ada lagu nak joget, kan. Jadi saya tertengok Ustaz FYP Ustaz. Tapi saya scroll laju Ustaz. Astagfirullahalazim, macam itulah. Saya scroll, alamak Ustaz Wadi, alhamdulillah, stop sekejap kan. Gitu. Karakter Ustaz ni selalu macam seorang yang serius,
Tapi bagus. Kadang-kadang pelbagai ustaz ada dia punya karakter dia. Adakah ini memang ustaz daripada awal didikan memang serius orangnya ataupun relax? Ustaz orang ni kalau saya boleh katakan chill, orang kita lah chill, relax, dia relax, lembut dan juga tapi ada strict. Macam jangan main-main aku. Gitu. Adakah ustaz didikan dia seperti itu? Aku choice ni berpihak kepada setiap individu. Kalau Ana untuk ustaz, I tak suka yang terlampau serius sangat. Atau terlampau serius sangat. Tak juga. Ana tak suka yang pakai cermin mata. To add on, I find that what would attract me would be if the asatiza is relatable. Yang USB ni ada ayat Quran. Ada Quran, ada ceramah-ceramah, and then one of them I think a few episodes lah is Ustaz Wadi. Right? So as I was listening, Sorry, Sorry, bro. So as you know, hari ni kita thank you City for hosting kita kat Rumah City yang indah ni. And I'm from the west, so my travel here took about an hour because of peak traffic, right? And then ada hikmah di sebaliknya sebab aku dapat dengar ni Ustaz Wadi punya bersyarahan. So the information that he shares just now was so impactful to me. So there's a lot of knowledge that was imparted to me in that short 1 hour when I was driving, right? To me, I don't nitpick which ustaz that I really want to hear and stuff like that, but so long as the delivery can connect to me dari cara penyampaian dia, kalau kita dapat tengok visual dia, cara ekspresi muka dia, I think that works. Saya rasa dapat daripada dua sumber. Yang pertama memang mak ayah. Mak ayah ustaz macam itu. Memang mak ayah memang garang. Memang garang. Dan 7 tahun belajar di Syria pun dia tak pernah ambil tahu hal kami. Oh ya? Dia mengajar prinsip hidup kena jaga Allah, jangan tinggal solat. Dia mengajar prinsip je, lepas tu dia tinggal. Kami hidup dengan prinsip tu. Kami pergi belajar semua yang di Jordan, yang di Mesir. Semua begitu. Kalau kita telefon lepas beberapa bulan, telefon buat apa ni? Saja nak tanya khabar. Tak apa, belajar elok. Masya Allah. dia suruh cut tu maksudnya belajar elok, tumpu belajar kan. Mak kami cari duit kan, macam itulah. Jadi karakter lah mak dengan ayah kan. Masya-Allah. Adik-beradik pun sama juga. Sama juga. Garang-garang lah semua, yang lain guru agama macam itulah semua pun garang lah tengok. Baik. Jadi yang tadi tu yang 40 tu, macam mana kehidupan bersama teman-teman daripada 40 negara yang berbeza, Ustaz? Wang Oi Hui tu macam mana, Ustaz, keadaan? Wang Oi Hui, saya teringin jumpa dia, tak tahu lama dah apa jadi dengan dia. Waktu sampai di sana, kebanyakan pelajar baru duduk di rumah sewa. Kemudian saya waktu tu saya kata ada asrama tak, Ma'had Fathul Islami ni. Dia kata ada, Mabit dia panggil. Mabit. Ada asrama, saya nak duduk asrama. Kenapa saya duduk asrama? Saya tanya abang, saya kata saya nak duduk asrama. Oi, tak payah. Duduk rumah sewa. Boleh buat nasi goreng, tengok tengok TV. Di Syria dia ada parabola. Satellite. Macam Astro itulah, parabola. Astro baru 20 rancangan. Hak ni 400. Wih. 200 rancangan, 400 rancangan. Satellite. Dia tak ada had. Awak ada duit awak beli yang besar ni, yang besar sedepa tangan tu kan, yang tu 500-600 siaran sampai ke Thailand. Wih, nak tengok cerita apa tu? Memang daripada yang cerita, daripada semua cerita dia tengok ni kan. Jadi abang-abang kata duduk rumah lah, rumah sewa dia bebas sikit nak balik. Faham. Jadi saya kata nak duduk asrama, sebab duduk asrama boleh belajar. Lepas tu Ustaz sendiri mempunyai disiplin. Kita ada disiplin hidup kita. Itu yang bagusnya. Saya kata saya nak belajar bahasa Arab. Entah duduk asrama, entah boleh bahasa Amiyah aja. Tak boleh bahasa Fusha sebab mereka di asrama, mereka cakap bahasa Amiyah. Amiyah tu maknanya apa? Amiyah bahasa pasar. Bahasa pasar. Bahasa pasar. Bahasa Fusha ni bahasa baku. Bahasa baku dia. Okey, faham. Aina turid an tadhhab? When raih, tu bahasa ni dia, bahasa Fusha, bahasa Amiyah dia. Oh, dia macam bahasa Malaysia tu. Hang pi mana? Lagu tu sedap lagu tu. Hang pi mana tu saya suka lagu dia, Ustaz. Pi mana? Maafkan saya kalau saya ternyanyi kat. Okey. Jadi
Abang-abang kata tak boleh belajar bahasa Fushah pun, nanti belajar Amiyah. Saya tak percaya. Saya hidup saya sampai hari ni 2024, saya tak berapa percaya orang. Minta maaf lah siapa-siapa pun kan. Hang cakap lah depan saya berapa jam pun, saya akan tapis. Sampai tinggal betul-betul. Mana yang Ustaz rasa macam okey lah. Padahal saya tanya tu senior lah. Dia kata awak takkan belajar bahasa Fushah. Saya tak percaya. Saya ambil borang, saya isi, masuk. Saya tarik heret bag, ayat mata turun sebab seorang diri. Saya ingat lagi peristiwa tu. Saya heret bag seorang diri, bag besar. Bag bukan bag kecil travel tu, bag yang lagi besar. Kita main pada Malaysia, tumpang rumah. Bawa belacan tak belacan? Kicap semua bawa lah. Bawa kan? Masak. Betul. Saya cerita hak belacan tu, hak part masak tak gini. Kemudian dah heret tu masuk asrama, alhamdulillah. Rupa-rupanya tak betul yang depa beritahu. Memang kita belajar Fushah. Subhanallah. Belajar Fushah. Kemudian bila masuk tu macam-macam negara. Kan lebih 40 buah negara. Seronok, subhanallah. Macam-macam perangai, macam-macam budaya, macam-macam bahasa. Allahu Akbar. Benda tu buka akal kita, tambah iman. Maha suci Allah yang menciptakan pelbagai bangsa, pelbagai perangai yang satu hari masuk dapur. Hari pertama masak, hari kedua yang itulah. Dapur dia panjang, semua kena masak sendiri. Kalau saya nak makan, saya masak untuk diri saya. Yang bestnya, berapa puluh negara tu semua masak makanan masing-masing. Geng Rusia setiap hari beras mereka adalah batata, potatoes, kentang. Itulah beras mereka. Dia akan usung 4 kilo tu. Kata hampa hari-hari ni, hari-hari kami makan ni. Itu orang Rusia. Sebab tu dia orang besar-besar. Tinggi-tinggi. Bila lepas masak, dia akan main permainan dia bukan catur. Berlawan di belakang. Dia sparring. Gaduh betul. Orang Rusia akan sparring lah. Dia belakang duduk. Dahsyat. Dia demam-demam dia tak boleh. Dia demam-demam dia tak boleh. Bangun. Demam bah. Kena kuat lelaki. Dia macam tu. Rupanya macam tu. Yang kita tengok yang Islam apa semua yang lain hidup lawan. Memang negara mereka tu. Olimpik. Bukan. Yang tinju. Yang Islam duk menang. Islam. Ya. Siapa nama dia? Apa? Khabib. Habib macam nak murid dia. Semua jenis bangsa ni memang bangsa berlawan. Memang depa makan potato hari-hari. Depa rebus, bukan goreng, rebus. Ada goreng juga, depa makan. Itulah depa buat lauk apa. Banyak-banyak negara lah. Afrika dia masak juga nasi beras pendek, dia letak macam bihun hitam tu dia letak gula. Bangsa Cina pula dia buka api. Orang ni dah habis masak, habis makan, dia duk masak lagi. Dia buka api perlahan. Kesabaran dia lain macam sikit. Api perlahan lebih sedap. Macam-macam lah saya belajar. Saya boleh bayangkan dalam satu memang seronok itu dah macam Olimpik Ustaz. Daripada Rusia, potato. Daripada Malaysia. Ustaz masak apa Ustaz? Habis dah orang masak, saya punya suka belajar, suka tengok orang ni, saya tak masak lagi. Orang habis dah. Sebab galit. Tengok bangsa ni masak, Jerman masak, bangsa ni masak. Ustaz tengok dia okey je. Dia kasih peluang je. Kan? Sampai habis orang habis masak. Jom makan, dia ajak makan. Ajak makan, kita tak masak pun. Orang kawan Rusia kawan-kawan ni ajak makan. Memang seronok lah rasa masakan Masya Allah. Ya Allah, punya seronok duduk asrama waktu rasa. Rugi tak pergi tu asrama tu kan. Tapi bahasa semua gunakan bahasa Arab. Semua Arab Fushah. Tak ada orang guna bahasa Inggeris, ada semua Arab Fushah. Dahsyat kalau orang China, muka China dah tapi cakap bahasa Arab Fushah. Dahsyat. Ini Afrika rupanya ada berpuluh-puluh negara kan. Betul. South Africa lah waktu apa. Tu kita di Malaysia ingat Afrika Selatan, bukan, ada berpuluh negara Afrika. Bahasa pun language orang banyak. Berbeza setiap orang Malaysia yang dekat situ waktu tu Ustaz seorang ke macam mana? Ada lagi pelajar-pelajar Malaysia memang macam seorang saja. Ustaz seorang? Seorang saja. Itu ada Fatani dua lah. Ada Fatani. Orang Thailand. Thailand. Singapura ada tak? Singapura tak duduk asrama, dia duduk luar. Okey. Ada. Itu je saya nak tahu. Okay. Baik. So jadi ni tadi Ustaz cerita pasal belacan. Kemudian lepas 2-3 hari kami mula masak. Orang Malaysia pula masak? Bukan orang Malaysia pula, semua masak. Semua masak. Saya waktu tu dah puas dah. Dah tengok. Dah puas meronda. Kami masak. Itu dia dari Malaysia Ustaz Wadiano dengan masakan dia apa Ustaz? Kami pun masak nasi, masak lauk. Kita keluarkan ikan kering. Itu dia. Malaysia punya bendera Malaysia mengeluarkan ikan kering. Ya. Bila keluarkan ikan kering, kita pun mula masak. Semua orang lari. Awak lari Ustaz? Mereka hampa masak bangkai.
Allahu Akbar. Kita ni orang Melayu Malaysia ni masuk bangkai. Pi tengok sat dalam ni. Semua dok mengata lah. Beritahu kat muajih beritahu kat ni, beritahu dekat warden. Warden. Ni depa benda haram apa depa masak. Yang sebut bangkai, yang sebut masak ikan kering. Bayang orang tak tahu. Allah memang bau. Memang bau. Yalah bau najis lah, bau najis. Satu naik pula asap ikan kering dia akan berasap. Ui, ni ikan kering yang Allah. Memang kami hari tu hari malu kami yang sangat besar lah, hari nak kena explain hak ni bukan najis yang ni. Samak mujaffaf. Samak malih mujaffaf. Maknanya apa? Ikan yang dikeringkan, yang digaramkan. Oh, okey. Kita terang ikan kering yang masin. Dan ada satu bangsa Arab ni yang memang depa keringkan juga daging dan sebagainya. Dan depa tahu bila kita sebut tu depa faham. Kita kami buat daging, tak busuk. Hampa buat ikan saja yang busuk. Daging depa buat ada daging. Ada satu bangsa yang makan yang kering tu tapi tak busuk. Tapi yang belacan tu? Oh, itu yang bau belacan tu. Yang tu kan belacan ni ikan kering lah. Ikan kering dia. Masya Allah. Tapi bagus juga, open mind untuk dorang juga kan. Baru waktu tu mereka belajar lah. Dan mereka pesan jangan masak dah. Kesian Ustaz tak dapat makan. Kami masak juga, tapi tunggu semua keluar. Ataupun semua dah selesai masak. Masya Allah. Baik, kita kembali dengan sekarang ni. Isu sekarang. Masya Allah, Ustaz Wadi Anwar. Buat jalan-jalan dakwah. Itu yang second part tu yang Ustaz cerita pasal sekolah aku tak payah bayar tu, Allah biar bantu. Itu yang memang tersentap di hati saya dan pastinya di hati ramai. Yang kita dapat lihat tempat dia bukan saya dengan teman saya, sahabat saya AP, bila berada di sini kita tengok dahsyat lah Ustaz yang sekolah asrama dahsyat. Rupanya tak payah bayar Ustaz. Itu yang saya rasa macam mana datang rezeki ni kan. Dan Ustaz pun dah explain dan sebagainya. Kita nak tahu pula tentang perusahaan Ustaz yang seterusnya. Ustaz ada NGO, company NGO. Betul, NGO. Ni NGO apa pula Ustaz ni? Dan kenapa Ustaz buka NGO? Waktu kami pindah di sini, rupanya kawasan ni ramai orang susah. Yang saya duduk sekarang ni lah, nama dia Kampung Cik Bema. Cik Bema. Beberapa kampung di sini ramai. Bilangan orang susah tu pula tinggi. Dulu saya duduk di taman selama lebih 5 tahun. Jadi di taman agak susah nak cari orang yang asnaf fakir semua ni. Bila kami pindah datang ke sini, ramai orang susah tu ramai. Kami pun buat pembungkusan makanan dapur, makanan kering. Dalam RM30 tak banyak, RM30 kami buat 20 bungkus. Bagi yang orang yang betul-betul susah, makcik umur 70 duduk seorang diri, bagi kat dia beras, susu, tepung, gula, telur, itu 20 orang. Lepas 2-3 bulan bilangan bertambah, 30, 40, 60. Saya kata kita nak ambil duit mana kalau makin bertambah ni, sebab memang ramai. Di hujung tu ada satu perkampungan ada 100 buah rumah, bilangan asnaf lebih kurang 80 daripada 100 tu. Asnaf fakir miskin 80 orang daripada perkampungan tu. Punyalah ramai. Jadi bilangan meningkat. Maka waktu tu saya terfikir tak boleh ambil duit ni duit untuk sekolah. Tak boleh bagi untuk ni sebab dia ada peraturan di Malaysia ni kan. So nak kena tubuhkan NGO. Waktu tu idea tu, maka saya pun tubuhkan Pertubuhan Khidmat Ummah Kuala Muda 2 tahun lepas. Kita khusus untuk bantu orang miskin, dan pendekatan yang kita buat ialah kita tak bagi barang, kita bagi duit tunai bulanan. Dan Alhamdulillah kita adalah NGO pertama yang buat macam tu. Yang bagi duit tunai bulanan. Kerja yang macam tu hanya dilakukan oleh 2 jabatan yang kuat keuangan dia, iaitu Jabatan Zakat. Sebab zakat memang banyaklah kutipan dia, 200 juta setahun, 400 juta, 500 juta. Yang kedua, Jabatan Kebajikan Masyarakat yang bagi bantuan tunai bulanan. Dua ni. Maksudnya bulan dah dapat cash lah. Dapat cash. Dapat cash. Kita masuk dalam account bank. Kami buat macam tu juga.
Wow, Masya Allah. Konsep yang sama. Konsep yang sama. Tak meminta dengan orang. Ya Allah, aku buat NGO ni nak bantu orang susah. Sama juga konsep miskin. dia. Sama juga. Madrasah macam gini, NGO. NGO pun macam tu juga. Kuatnya Ustaz punya tawakal. Alhamdulillah masuk duit sampai hari ni. Bilangan tu daripada 10, 50 orang terima, sekarang dah 700 keluarga. Kami stop sebab 700 tu Ramai sangat. 700 darat 300. Dah 210,000 sebulan kami kena cari. 210,000 sebulan. Jadi kami stop sekejap sebab takut tak mampu nanti habis duit ni kan. Dan kita pergi cari keluarga-keluarga yang susah di Kuala Muda ni, yang tak punya rumah, duduk dalam kemah, duduk dalam bangsal. Oh, ada yang duduk dalam kemah Ustaz? Sampai hari ni duduk bawah jambatan. Kesian ni. Duduk dalam kereta apa semua. Sangat banyak, sangat ramai, dan alhamdulillah kita bina rumah. Dapat binakan rumah lagi? 6 biji rumah siap. Dah siap, belum masuk lagi. InsyaAllah lagi sebulan setengah kita akan buat perasmian rumah asnaf. Kita akan bagi 6 biji rumah sedang dibina dan akan siap dekat lah, nak siap sangat dah. Semoga Allah SWT memberikan Ustaz rahmat dan juga kebaikan ya untuk Ustaz, kerana Ustaz banyak membantu orang. Kita sebenarnya nak habis Ustaz, tapi saya nak dapat berkat sikit lah, nasihat daripada Ustaz untuk penonton dan juga khusus untuk saya lah Ustaz ya. Saya ni orang jahil Ustaz, jadi minta mungkin Ustaz banyak katakan tentang isu-isu akhir zaman. Ya. Apa yang mungkin Ustaz takutkan, mungkin nasihat untuk kita bersama, untuk sama-sama kita pun rasa boleh kita fikirkan sejenak sekejap, sementara ni yang sedang menonton ni, kita mungkin banyak sangat benda-benda larah Ustaz tersilap ke. Jadi mungkin apa yang Ustaz boleh berikan nasihat lah untuk kita ni, untuk sebagai peringatan akhir zaman ni Ustaz? Benda yang paling paling banyak, nombor satu paling banyak dinasihatkan oleh guru kami ialah ikhlas. Kerana Allah. Kamu melihat kerana Allah. Kamu bernafas kerana Allah. Guru kami selalu pesan, berjalan kerana Allah. Kamu makan kerana Allah. Kamu belajar kerana Allah. Balik berdakwah kerana Allah. Yang tu yang akan kekal. Guru saya pesan selalu. Bila saya balik, saya tengok dakwah di Malaysia, benda apa yang orang tak sebut. Ustaz-ustaz belum sebut, jarang sebut. Barzakh, mahsyar, titian sirat, syurga, dajjal. Saya kata, jarang orang sebut benda ni. Kenapa tak sebut? Kita di zaman dia. Kenapa saya sebut kita sedang berada di hujung kepada penghujung? Bila saya senaraikan tanda-tanda kecil kiamat yang berjumlah 100 lebih 100 dah berlaku. Kita terpaksa mencari yang mana yang tak berlaku lagi. Cuba sebut tanda kiamat apa yang tahu, yang kecil. Semua. Hampir semua. Saya kata dalam keadaan dah hujung kepada penghujung, orang tak sebut, siapa-siapa tak sebut tentang Imam Mahdi, tentang... Saya pun kata, ya Allah, aku nak sebut benda ni, ya Allah, kerana Allah. Saya nak sebang apa yang Nabi sampaikan. Niat. Ulama kita ajak niat. Betul niat. Setiap langkah, setiap saat hidup betul niat. Allah akan angkat dakwah kamu. Allah akan angkat apa yang kamu buat. Jadi saya pun bawa. Saya mula bercakap tentang mahsyar, saya mula bercakap. Sampai hari ni lah orang panggil Ustaz Akhirat. Sebab banyak saya sebut syurga, pasal apa, syukur pada Allah SWT, dan benda tu sampai kepada lebih dalam, kalau TikTok saya Din, TikTok kami, jumlah orang tag hampir 4 bilion. Uish. Macam bohong kan? Tapi 4 bilion hampir 3 poin lebih. Allah Akbar. Nama saya diulang oleh budak. Sebab tu bila pergi jalan tu bukanlah seronok sangat pun bila budak yang umur 5 tahun kan panggil saya. Saya tanya ayah dia umur berapa ni? 5. Macam mana kenal saya? Dia dengar macam ustaz. Saya syukur pada Allah SWT. Dakwah itu sampai. Dakwah itu sampai. Kembali kepada tadi ni, akhir zaman tu, yang itulah yang membuatkan saya nak bercakap tu, sebab kita di era itu. Bila Nabi sebut antara tanda kecil kiamat, apabila kamu melihat wanita keluar berniaga dengan suaminya. Itu antara tanda kecil? Kecil kiamat. Maksudnya dulu yang terbaik wanita ni duduk dalam rumah. Dia tarbiyah anak. Dia jaga anak. Duduk dalam rumah, dia yang didik anak. Suami keluar. Supaya tak berlaku benda-benda yang tak elok. Fitnah, pergaulan bebas seperti mana yang hari ni. Sebagainya kan.
Itu tanda-tanda kekiamat. Berlaku lagi benda tu, tanda kecil tu. Berlaku. Jadi saya bercakap tentang akhir zaman supaya umat Nabi Muhammad sampai maklumat itu dan mereka buat persiapan. Oh, ni tanda kiamat. Oh, kami kena jadi orang lebih baik lah. Orang jaga. Orang jaga. Orang tahu ini yang Nabi bagi amaran. Itu niat saya. Dan alhamdulillah sampai. Masya-Allah. Masyarakat alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz. Dalam perjalanan saya bertemu dengan asatizah ulama, alhamdulillah Ustaz Wadi antara yang telah pun membuatkan saya hampir nak nangis sebenarnya, tapi saya kawal lepas tu dan harap dapat memberikan pedoman juga bagi yang menonton. Tapi saya pun ada satu journey saya ni, dalam buku ni saya minta bukan autograf je, macam mungkin ada nasihat-nasihat lah saya boleh kumpulkan. Jadi kita ada beberapa yang telah pun menulis. Saya minta berkat sikit lah Ustaz Wadi, mungkin ada sikit sambil-sambil tu. And guys yang sedang menonton, jangan lupa untuk follow dan like kami dekat Instagram, ada dekat TikTok, nanti kita ada dekat YouTube, semua ikut Sautuddin. Saut tu apa Ustaz? Suara Sautuddin, Soutudden. You can follow us dan maybe berikan kita satu idea juga nak jumpa ustaz siapa lepas ni kan. Lepas ni ustaz siapa. Sebab perjalanan ni saya dengan sahabat saya AP dan juga Mok ni, sebenarnya kita nak sampai ke satu dunia lah. Nak jumpa ulama-ulama satu dunia. InsyaAllah. Japan ke, macam Ustaz Wadi ni dapat jumpa member-member 40 satu tempat kitchen tu. Dapat masak macam-macam. Saya pula nak jumpa the imams, scholars dan juga asatizah around the world kalau boleh. InsyaAllah. Dapat Ustaz Wadi tulisan cantik tu. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Kita lepak lu sebab saya nak ajak Ustaz makan nasi kandak. Ada yang nasi kandak dekat su sedap gila Ustaz. Apa dia? Di Husin ke? Husin. Betul. Ya betul, di Husin sedap Ustaz. Husin sikit. Macam nak return. Boleh. Saya tengah diet ni, saya nampak Ustaz nge-gym, saya rasa tak boleh ni. Nak kena gym juga. Baik, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya, what I'm trying to say is, kalau cerita pasal Ustaz Wadi, of course sekarang ni kita dapat mendengar Ustaz Wadi, dia punya cara, dia tak kelakar. Bukan maksud dia tak kelakar, dia macam dia konsep dia cerita. Konsep dia direct. Dia lebih pada akhirat. Aku suka. Kau suka. Macam suka, yang bro. Straight to the point lah. No, it gave me a sense of realization just now. I was telling you, I got too emotional about it. Really? And understanding that I'm en route here to meet them and then try to do this session with you, that to be honest, I have to pause for a while because it's really mendalam. Penyampaian dia, kalau kita dapat tengok visual dia, cara ekspresi muka dia, I think that works. And then we take bits and bits of information from there, and then we try to apply on our daily life and try to improve our way of living because Fit keeps reminding me that we are no longer getting younger. We have passed our mid-years of our life. So it's something that we really have to wake up and do. Wow. So that comes back to what our practices are in real estate. So benda-benda gini memang kita ambil serius lah, especially bila kita bertugas sebagai ejen hartanah ni kan. So amanah-amanah yang kita dapat, of course, bayaran yang diberi kepada kita haruslah setimpal dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita selesaikan, apa yang kita sarankan dan sebagainya melalui kita punya pengalaman and all these things. Terima kasih kerana menonton rancangan ini yang dibawakan khas untuk anda oleh ejen property Batisa Realtors. Dan bagi mereka yang nak dapatkan khidmat jual beli rumah, dapatkan segera hubungi mereka 88776634, 88776634. IG, Facebook, follow lah diorang @Batisa Realtors. InsyaAllah jumpa lagi. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.